Antara kebimbangan ibu bapa pada ketika ini adalah apabila mungkin kerisauan mereka terhadap jangkitan COVID-19 yang mungkin akan berlaku sama ada di rumah asuhan ataupun di tadika, di sekolah dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula kita ingin melihat approach ataupun pendekatan yang boleh dilakukan apabila melibatkan golongan ibu bapa yang mungkin bergelar anti vaksin ataupun yang tidak mahu mengambil vaksin tetapi menghantar anak mereka ke institusi-institusi pendidikan ini, penjagaan dan sebagainya. Untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, berada di talian adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar kesihatan awam dari Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Dr. Zulkhairi kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, mengulas berkenaan dengan isu ibu bapa yang mungkin bergelar anti vaksin ini, yang tidak mahu mengambil vaksin ini tetapi mengambil keputusan untuk hantar anak mereka ke sekolah. Bagaimana dari sudut kesihatan awam kita ingin memahami risiko ke atas pelajar-pelajar lain ataupun yang individu yang berada bersama, bergaul bersama dengan golongan ini, Doktor? Okey, bagi menjawab persoalan ini Haris, sebenarnya kita berhadapan dengan dua isu, bukan saja satu isu. Isu pertama ialah isu penolakan vaksin dalam kalangan dewasa dan isu yang kedua adalah persoalan sama ada anak yang dihantar tersebut sekiranya di sekolah menengah telah menerima vaksin ataupun di sekolah rendah ini bakal menerima vaksin, kerana kita difahamkan kerajaan telah pergi ke arah untuk membenarkan vaksin dalam kalangan berumur 5 hingga 11 tahun. Sekarang ini 12 tahun dan 17 tahun remaja. Dan kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia melalui pejabat-pejabat pendidikan daerah dan sekolah-sekolah telah memainkan peranan yang penting dan harus diberikan pujian dalam pemberian vaksin ini dalam kalangan remaja di sekolah. Dan saya yakin bila dimulakan program kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun kelak, peranan penting ini akan diteruskan. Jadi kalau kita lihat pula anak-anak di pusat-pusat jagaan, pusat-pusat jagaan ini bukan terletak di bawah pejabat pendidikan daerah, bahkan mereka ini sebaliknya di bawah Kementerian Kebajikan dalam Pejabat Kebajikan Masyarakat. Jadi ini adalah antara agensi-agensi kerajaan yang mana boleh diperkukuhkan dan juga dipertingkatkan usaha untuk meluaskan perkhidmatan pemberian vaksin ini. Dan kalau kita lihat pula pelajar-pelajar sekolah menengah yang belum mendapatkan vaksin ini adalah antara mereka yang tidak mendapat kebenaran ibu bapa. Jadi risiko dia memang pada pendapat saya risikonya adalah sama seperti risiko penyakit yang mana sama dalam golongan-golongan lain yang belum mendapatkan vaksin dalam kalangan masyarakat kita. Dan dalam kalangan mereka ini, mereka boleh mendapat komplikasi yang teruk. Dan sebenarnya sekiranya terjangkit, jumlah virus di dalam badan, virus load mereka adalah lebih tinggi jika kita nak bandingkan dengan mereka yang telah menerima dos yang lengkap. Jadi disebabkan itulah komplikasi boleh menjadi lebih teruk lagi. Jadi kalau kita tengok risiko memang ada dan disebabkan oleh risiko inilah kalau kita lihat kerajaan melalui perkeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2021 yang menyatakan tanggungjawab pegawai perkhidmatan awam ni termasuklah guru-guru di sekolah dan juga semua kaki tangan di institusi-institusi pendidikan mereka bertanggungjawab untuk mendapatkan dos imunisasi yang lengkap. Justru saya fikir tanggungjawab ibu bapa juga untuk menghantar anak-anak mereka kepada institusi persekolahan ini, institusi penjagaan kanak-kanak ini adalah perlu, kerana ia harus seimbang daripada segi provider, service provider iaitu dalam kalangan guru-guru dan juga yang mereka yang menerima servis iaitu anak-anak ini. Jadi kita hendaklah memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan produktif supaya produktiviti pembelajaran dapat kita teruskan. Justru peranan ibu bapa, peranan pelajar ini adalah sangat-sangat penting untuk kebaikan umum dan seterusnya risiko ini boleh kita kurangkan, boleh kita turunkan dengan mendapatkan vaksin kepada mereka yang belum dapat lagi. Baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar kesihatan awam dari Universiti Sains Islam Malaysia mengulas berkenaan dengan vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak dan juga bagaimana peranan yang boleh diambil masyarakat serta ibu bapa dalam memastikan keselamatan anak-anak mereka.